Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk personaliti dan konsep kendiri. Yang mana saya akan menghuraikan ciri personaliti menurut Gordon Allport. Okey, kita tengok sebelum kita masuk kepada ciri personaliti Gordon Allport, kita imbas kembali apa itu personaliti. Yang mana kita tahu personaliti ini ditarifkan sebagai satu kombinasi ciri, motif, nilai, tingkah laku yang unik pada sesuatu individu. Yang mana personaliti ini merujuk kepada organisasi, watak, perangai, intelek, bentuk badan yang stabil yang menentukan penyesuaian unik individu terhadap persekitarannya. Seterusnya, konsep kendiri pula merupakan perwakilan individu tentang segala pengetahuan berkenaan dirinya. Okey. Selepas itu kita masuk dulu biodata Gordon Allport. Gordon Allport dilahirkan di Indiana pada tahun 1897 dan dibesarkan di Cleveland. Pada tahun 1919, beliau telah menyelesaikan pelajarannya dalam bidang ekonomi dan falsafah. Manakala pada tahun 1920, beliau mendapatkan gelaran PhD dalam psikologi. Pada tahun 1922 hingga 1924, beliau belajar di luar negeri iaitu di Berlin sehingga ia mendapatkan perhatian dari dunia antarabangsa dan menjadi juru tafsir psikologi Jerman di Amerika Syarikat. Sebagai tambahan, beliau juga banyak mendapat penghargaan dan salah satunya adalah sebagai Presiden dari The American Psychology Association. Okey, kita teruskan dengan ciri khas teori Allport. Okey, dalam teori ini menjelaskan tentang keunikan tingkah laku manusia. Yang mana penggunaan model teknologi, haiwan dan kanak-kanak tidak dapat merumuskan teori yang bermanfaat mengenai tingkah laku manusia. Teori ini juga mempunyai ciri khas yang mana penggunaan metod tindakan tidak terbatas hanya dalam makluman sahaja. Karyanya pada masalah-masalah yang berlaku dalam kematian dan bukan untuk metodologi sesuatu teori. Dalam ciri khas teori ini juga mengutamakan kajian mengenai trait atau dikenali sebagai sifat sehingga diberi teori Allport dan disebut dengan trait psikologi. Seterusnya, personality menurut Allport. Personality dalam individu sebagai sistem psikofizikal, individu itu yang menentukan tingkah lakunya dalam menyesuaikan diri terhadap persekitaran. Okey, kita tengok jenis trait teori ini. Yang pertama, trait cardinal. Yang mana trait cardinal ini mengatakan bahawa tingkah laku yang umum dan kekal mempengaruhi semua tindakan individu. Trait ini jarang diperlihatkan. Maksudnya sifat cardinal ini jarang diperlihatkan. Okey, nombor 2, trait pusat yang mana mewakili ciri-ciri tingkah laku yang normal dan biasa kelihatan dalam diri individu. Yang ketiga, trait sekunder yang mana ciri-cirinya lebih spesifik dan tertakluk kepada situasi tertentu. Yang merupakan kecenderungannya yang ada pada seseorang, contohnya tidak suka pergi ke tempat yang sesak, tempat orang ramai, hiburan ke dan sebagainya. Okey, kita tengok satu persatu perkembangan personality. Okey, yang pertama dari peringkat bayi. Teori ini melihat bahawa anak yang baru lahir hanya memiliki dorongan primitif dan tingkah laku refleks, tidak memiliki personality tapi berpotensi akan terbentuk pada saat pertumbuhan dan kematangan. Seterusnya, dari segi umur peringkat bayi tadi hingga 3 tahun. Okey. Ini di peringkat pembangunan diri. Kita panggil peringkat pembangunan diri. Okey, di peringkat ini
di peringkat ini kita akan dapat melihat bagaimana kanak-kanak itu akan mempunyai perasaan identiti diri sebagai subjek yang berkembang. Dalam masa yang sama, menjadi faktor yang penting. Okey, dia akan apa? Dia akan ada perasaan ingin melakukan sesuatu. Di mana dia akan buatnya dirinya wujud dan dia cuba untuk mengenali dunia. Okey, seterusnya pada peringkat umur 4 hingga 6 tahun. Ini di peringkat kita panggil peringkat perkembangan diri dan kepribadian diri. Okey, di peringkat ini perasaan berhubung dengan orang dan hal-hal yang penting dalam persekitarannya mula wujud. Kanak-kanak dan persekitaran yang dibesarkan berhubung antara satu sama lain. Yang mana kepribadian diri di peringkat ini akan berkait dengan nilai, tanggungjawab moral, intensi, tujuan dan pengetahuan diri yang berperan dalam bentuk kepribadian kelak. Okey, seterusnya pada umur 6 hingga 12 tahun, di peringkat ini sesuai kita namakan sebagai kesedaran diri, yang mana di peringkat ini kanak-kanak akan mula untuk berkenalan dengan kemampuan diri mereka, yang mana yang akan wujudnya persoalan-persoalan dalam pemikiran mereka dan adanya sikap ingin tahu dan biasanya sering banyak bertanya. Okey, seterusnya di peringkat remaja. Peringkat remaja ini kita panggil pembangunan lebih tinggi lagi lah, dengan dia akan ada mula untuk berfikir ke arah kematangan lah, mula berfikir masa depan dia, apa itu cita-cita ke apa, lebih fikir yang ke masa panjang lah. Okey, seterusnya di peringkat dewasa, teori mengatakan bahawa sifat-sifat yang terancang dan selaras dengan mendorong dan membimbing tingkah laku menurut prinsip autonomi fungsional. Maksudnya mereka ini dia lebih matang lah. Di peringkat dewasa ini lebih matang dan biasanya dia akan dapat menggunakan akal logik untuk berfikir. Okey, seterusnya kritikan terhadap teori Al-Quran. Kita tengok kebaikan dulu. Okey, kelebihan kebaikan teori ini. Yang pertama, dia tidak mempunyai persaingan pada masa yang lalu. Yang kedua, memandang manusia sebagai manusia yang unik. Yang ketiga, melakukan penyelidikan kualitatif dan mengutamakan tingkah laku yang sedar. Akhir sekali, pemikirannya yang teliti dan sistematik sehingga dapat mempersatukan pemikiran dari beberapa tokoh. Okey, seterusnya kita tengok kekurangannya dia. Okay, kekurangan teori ini, yang pertama ada persamaan formal sehingga tidak memadai untuk banyak penelitian. Okay. Yang kedua, gagal menunjukkan konsep pokok iaitu fungsi autonomi. Yang ketiga, menekankan keunikan peribadian. Dan akhir sekali, teori ini memberi perhatian yang terlalu sedikit pada pengaruh sosial dan faktor situasi serta menggambarkan manusia pada perspektif terlalu yang positif. Okey, seterusnya kita tengok implikasi terhadap PDPC kita lah. Okay, sebagai seorang guru, apa yang kita boleh aplikasikan teori ini? Yang pertama, guru itu sendiri perlu memahami personaliti murid. Yang kedua, guru perlu bijak dalam merancang suasana PDPC yang dapat mencukir dan mengembangkan dimensi yang stabil, maksudnya sesuai dengan dalaman diri murid itu sendiri dan kita sesuaikan dengan persekitarannya untuk pembinaan diri murid itulah. Okey, yang ketiga, guru perlu menghargai keunikan yang dimiliki oleh setiap murid. Okey, yang keempat, guru perlu mengambil kira perbezaan murid. Maksudnya kita sesuaikanlah dengan perbezaan murid ini, kita perlulah tahu apa yang sesuai untuk murid ini, apa yang tak sesuai untuk murid ini. Seterusnya, last sekali, saya rasa ini sangat penting lah. Guru perlu membantu murid di dalam penyesuaian diri dengan persekitaran. Maksudnya, bila kita faham, kita kenal dengan sikap seorang yang agresif ke, sikap yang marah ke, okey, kita perlulah sesuaikan dengan persekitaran. Okey, itu saja
Okey, sebelum habis kita okey, itu sajalah. Saya rasa dah cukup. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.